Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan Puan, apa khabar? Saya ucapkan semoga urusan semua dalam keadaan yang baik. Dan hari ini merupakan hari Sabtu 29 Ogos dan jam saya menunjukkan jam 1.45 tengah hari dan saya yakin tuan dan puan hari ini sama ada sedang bercuti ataupun tuan dan puan masih menjalankan kerja-kerja dan tugas-tugas pengurusan perniagaan yang masih tuan dan puan jalankan Jadi untuk itu tuan puan, saya sekali lagi ingin memanjangkan syukur dan juga terima kasih kepada rakan-rakan Facebook yang sentiasa memberi sokongan yang sentiasa membaca posting-posting dan meninggalkan komen serta like dari masa ke semasa. Dan insya-Allah mulai bulan September ini juga saya aktif semula menawarkan beberapa perkhidmatan yang sesuai untuk SME dan juga untuk syarikat-syarikat yang berbentuk pre-startup, yang berbentuk startup yang masih lagi belum mencapai tahap berkembang tetapi mahu melihat potensi perkembangan yang sedia ada. Tetapi tuan dan puan, dalam konteks hari ini perkembangan yang kita maksudkan bukanlah berkembang dalam konteks yang biasa kerana kita masih lagi dalam situasi PKPP sehingga Disember 2020. Jadi kita akan lebih melihat kepada apakah perkara-perkara yang perlu kita review yang perlu kita lihat semula, yang perlu kita lihat dalam perniagaan kita. Jadi kalau katalah bagi sesetengah bisnes mungkin ada sesetengah bisnes yang memang dalam keadaan sekarang ini boleh terus mengekalkan rancangan pengembangan bisnes yang sedia ada. Tetapi bagi banyak perniagaan yang berbentuk pre-startup dan startup, banyak lagi perkara-perkara yang perlu diperkukuhkan, maksudnya yang perlu dilihat dan dinilai serta disemak semula dalam keadaan sekarang. Tidak semua syarikat boleh berkembang dalam situasi sekarang ini dalam keadaan pandemik dan juga dalam keadaan di mana bisnes masih belum pulih sepenuhnya. Keadaan bisnes sebenarnya belum pulih sepenuhnya. Masih lagi ramai yang dalam keadaan surviving, walaupun kita kata kita perlu thrive dalam keadaan ini, tetapi sebenarnya masih ramai rakan-rakan usahawan di luar sana masih dalam keadaan orang kata fighting for survival. Jadi untuk itu tuan dan puan, bermula daripada September sebenarnya hingga Disember ini, di bawah Live Track Learning Resources sebenarnya saya sudah menyusun beberapa jadual dan juga kandungan konteks serta pendekatan yang lebih sesuai kepada usahawan yang belum masuk fasa berkembang. Kalau tuan dan puan memang dah buat sale 5 juta, tuan dan puan dah buat sale 3 juta, ini bukanlah pendekatan yang sesuai untuk tuan dan puan. Tetapi sekiranya tuan dan puan masih lagi berstatus syarikat pre-startup, masih lagi berstatus startup dan masih lagi orang kata belum masuk ke fasa grow tetapi ingin masuk ke fasa grow, tetapi disebabkan situasi semasa, maka tuan dan puan perlu menangguhkan perancangan-perancangan yang ada itu. Jadi antaranya yang ditawarkan adalah yang kita sebut sebagai 999 business coaching. Jadi untuk sempena bulan September ini sebenarnya ada beberapa perkara yang saya lihat diperlukan apabila berbual dan bercakap dengan ramai usahawan di luar sana. Ada beberapa perkara yang sebenarnya khusus diperlukan untuk usahawan yang berbentuk pre-startup dan startup ataupun usahawan yang memang sudah lama dalam berniaga, mungkin 10 tahun, 8 tahun, tetapi masih lagi sudah established tetapi tidak lagi mahu meneruskan perancangan untuk berkembang itu tadi. Antara yang pertama sekali tuan dan puan, apakah sebenarnya perkara-perkara, ada empat sebab, ada 4 perkara yang saya nak bawakan pada sesi FB Live kali ini. Apakah yang menyebabkan keperluannya adanya package ataupun program khusus untuk bisnes yang perlukan sesi coaching bersama business coach. Okey, pertama sekali tuan dan puan, dalam keadaan sekarang kita sebenarnya masih lagi dalam keadaan chaos. Kita masih lagi dalam keadaan uncertainties yang berada dalam satu situasi uncertainties. Memang pun dalam bisnes kita tak boleh ada perkara yang certain, tetapi dalam keadaan semasa sekarang ini the uncertainties is become higher.
Jadi ada banyak sangat perkara yang tidak kita dapat, kita tak boleh nak fokus susah kita nak fokus. Jadi kalau kita kata macam mana kita nak fokus untuk the next 3 months, 6 months ataupun tahun 2021, pencapaian itu sangat sukar untuk kita fokus. Tetapi ada perkara-perkara yang kita boleh buat, yang kita boleh fokus dalam konteks yang lebih kecil. Mungkin jualan dalam tahun ini sangat lari, akan lari jauh berbanding daripada fokus yang asal. Mungkin fokus yang asal kita, kita kata jualan kita sepatutnya mencecah 900,000. Tetapi dalam keadaan sekarang, rekod jualan kita sehingga daripada Jun sehingga Julai, katalah masih lagi menunjukkan sekitar 250,000. Yang mana kita cuma ada 4 ke 5 bulan sahaja menjelang Disember, dan kita tahu adalah dengan keadaan semasa adalah mustahil untuk mencapai 900,000 itu. Jadi ada banyak perkara yang kita kata kita dah tak sure yang kita fokus hari itu macam mana. Jadi ada perkara-perkara yang kita perlu dapatkan kejelasan. Kita perlu dapatkan kejelasan. Tak bermakna kita tak dapat mencapai apa yang kita fokus itu adalah satu kejatuhan dalam perniagaan, bukan. Tidak semestinya begitu. Tetapi apakah perkara-perkara yang perlu kita ada lebih jelas untuk kita jalankan perniagaan kita seterusnya. Kerana tuan dan puan, setiap perniagaan adalah unik. Setiap perniagaan adalah unik. Katalah tuan dan puan buka kedai makan. A pun buka kedai makan, B pun buka kedai makan. Betul. Orang awam ataupun mungkin orang luar macam saya akan nampak kedai makan sama. Tetapi sebenarnya tuan dan puan, kalau kita faham tentang if we have clarity in business and if we have the mastery in business, kita akan tahu bahawa walaupun kedai makan, model perniagaan itu nampak serupa tetapi sebenarnya tidak sama. Tidak sama. Jadi setiap satu kejelasan dalam memahami model bisnes yang sedia ada itu penting supaya kita boleh memeta apakah perkara seterusnya yang kita boleh buat sekurang-kurangnya daripada bulan September ini sehingga Disember. Dan seterusnya untuk tahun 2021 kita tahu kita mengharapkan satu keadaan yang positif. Kita optimis bahawa perjalanan perniagaan kita ini akan kembali seperti sedia kala, tetapi ada terlalu banyak uncertainties di hadapan sana yang kita sendiri takut untuk buat fokus. Jadi itu satu perkara tuan dan puan, di mana dalam keadaan sukar beginilah sebenarnya tuan dan puan memerlukan support. Sama ada tuan dan puan bercakap dengan business advisor ataupun business coach ataupun mentor ataupun sesiapa yang tuan percaya apabila tuan dan puan bawa situasi tuan dan puan itu, perbincangan itu berbentuk objektif. Berbentuk objektif, berstruktur dan mencapai apa yang kita nak dapatkan tu tadi, iaitu yang pertama, to achieve clarity in what we are doing and what we are going to do. Yang pertama sekali. Baik, yang kedua tuan dan puan, sebenarnya dalam tempoh sekarang antara perkara yang kita boleh buat selain daripada kita kata kita nak pivot lah, kita nak tukar business model lah, kita buat bisnes lain lah, sebenarnya adalah untuk merancang dan juga untuk mengendalikan penambahbaikan dalam keadaan ataupun dalam perniagaan kita ataupun dalam semua bahagian aspek pengurusan bisnes kita yang sedia ada. Jadi apabila kita kata kita nak adakan satu improvement, penambahbaikan, maka kita kena perlu jelas. Kerana kita tahu dalam bisnes kita ni semua perkara kita nak baiki. Banyak sangat. Tetapi kita kena tahu yang mana satu yang kita perlu dahulukan. Apakah bahagian yang kritikal yang perlu kita baiki dahulu. Jadi penambahbaikan dalam perniagaan ini tidak semestinya hanya melibatkan sales and marketing tuan dan puan. Sebab dalam keadaan sekarang, sales and marketing betul kita perlu. Betul kita kena buat. Tetapi apakah sebenarnya, adakah kita perlu letakkan kepada satu perkara yang lebih kritikal, iaitu customer service? Apakah itu yang kita perlu dulukan? Ataupun apakah sepatutnya kita perlu dulukan untuk menilai semula key partners ataupun entiti yang penting dalam perniagaan kita itu? Adakah itu yang kita perlu lihat? Jadi ini adalah antara persoalan-persoalan ataupun perkara yang perlu kita bincangkan supaya sekiranya kita kata kita tak nampak macam mana nak grow dalam keadaan sekarang, sebenarnya grow yang kita maksudkan itu adalah from within. Maksudnya penambahbaikan dari dalaman dahulu. Kerana di luar sana kita tak ada kawalan. Kita tak boleh nak kontrol berapa banyak kita tak boleh kontrol berapa banyak orang yang nak jadi pelanggan kita. Kita tak boleh nak kontrol berapa banyak komplain ataupun berapa banyak orang yang suka tak suka. Kita tak boleh kontrol yang itu. Tetapi yang kita boleh kontrol adalah sistem yang kita ada ataupun proses-proses kerja yang kita ada dalam syarikat kita yang membolehkan kita dapat apa yang kita mahu itu tadi daripada yang luar tadi tu.
daripada faktor-faktor luar yang kita tak dapat kawal tu tadi, ya. Jadi itu adalah antara perkara kedua mengapa sebenarnya dalam keadaan sekarang adalah sangat kritikal dan tuan dan puan mesti dapatkan bantuan berkenaan. Tidak kiralah sama ada tuan dan puan dapatkan bantuan daripada agensi kerajaan, sama ada tuan dan puan menghadiri program yang dianjurkan oleh MARA ataupun InScan ataupun beberapa agensi lain yang saya mungkin tak dapat nak sebut pada hari ini, malah agensi-agensi yang memberikan bantuan pinjaman juga sebenarnya ada mengendalikan beberapa program, mungkin termasuklah orang kata agensi seperti PONB ataupun mungkin ada agensi lain seperti MPC, semua sebenarnya sekarang agensi kerajaan juga sedang bertengkus lumus untuk membantu semua usahawan, tetapi bergantung kepada tuan dan puan sebagai business owner. Tuan dan puan perlu tahu, tuan dan puan perlu jelas apa yang tuan dan puan perlukan dan di mana tuan dan puan boleh dapatkan perkara yang tuan dan puan perlukan itu tadi. Jadi kepada tuan dan puan yang mungkin ada akses kepada private ataupun pemberi khidmat business advisory dan business coaching termasuk saya sendiri, maka tuan dan puan boleh memilih di mana sebenarnya, dengan siapa sebenarnya, sama ada agensi ataupun private company ataupun orang kata individu yang tuan dan puan dah kenal, untuk tuan dan puan bincang perkara ni semua, ya. Dan yang ketiga adalah tuan dan puan dalam keadaan sekarang kita ada idea-idea. Sebenarnya kita ada banyak idea macam mana kita nak buat, apakah solusi-solusi yang kita dah ada. Kita mungkin dah senaraikan satu, kita kata kita nak turunkan kos, kita dah ada senarai apa yang kita nak buat untuk turunkan kos. Kedua, kita kata kita nak tambah pendapatan melalui cara perniagaan yang lain. Kita dah ada senarai kita nak buat apa, nak buat ABC, semua kita dah ada senarai tu. Contoh, mungkin kita kata kita nak menutup cawangan, kita dah tahu dah cawangan yang mana, yang bila, kat mana, apa semua kita dah ada senarai tu. Ataupun mungkin kita kata kita perlu tutup bisnes kita sementara, kita tutup bisnes kita dan kita mulakan yang baru. Jadi tuan dan puan dah tahu dah 1, 2, 3 apa nak buat. Tetapi apabila ada 4 atau 5 solutions yang tuan dan puan dah senaraikan dan setiap satu tu pula ada cabang banyak yang tuan dan puan nampak tu, yang mana satu sebenarnya yang tuan dan puan nak pilih? Maksudnya apakah jawapan? Jadi solusinya tuan dan puan dah ada. Tuan dan puan cuma nak dapatkan satu jawapan yang tuan dan puan boleh buat keputusan. Dan jawapan ini bukanlah datang, maksudnya tak adalah satu hamba Allah ataupun satu business coach ataupun satu advisor datang, okey you buat ni, you buat tu, you buat ni, bukan. Tetapi perbincangan itu membolehkan tuan dan puan fikir, tuan dan puan reflect, tuan dan puan duduk bertenang dan menyenaraikan apa sebenarnya yang sangat dirisaukan, apa sebenarnya yang boleh dibuat, apa sebenarnya yang apabila dibuat itu betul-betul hilang kerisauan dan tuan dan puan akan mengambil tindakan dalam keadaan yang tenang. Itu sebenarnya yang tuan dan puan perlukan. Seingat saya apabila kita berjumpa dengan business owner ni dah tahu apa yang dia nak buat. They know best about the business. You know best about the business, you know best what to do with the business. Tapi sekarang ni perkara yang tuan dan puan perlukan adalah to socialize your business ideas ni in a safe environment. Jadi kadang-kadang apa yang tuan dan puan dah ada tu, tuan dan puan takut nak bincang dengan orang tertentu kerana banyak perkara. Banyak sebab lah kan. Mungkin tak tahu, saya tak nak sebut, tetapi ada banyak sebab kenapa kita ada banyak idea dan kita tak boleh nak cakap dengan semua orang. Tetapi kita perlu bercakap. We have to socialize our business ideas ni tadi. Our business decision, idea to make business decision ni tadi. Kita perlu. Tapi bukan socialize, it doesn't mean that you have to tell the whole world. Bukan. Tetapi ada beberapa individu ataupun orang yang tuan dan puan perlu bercakap dan dapatkan input mereka. Ini adalah antara sebab yang ketiga yang sangat penting mengapa usahawan, terutamanya tuan dan puan yang masih dalam status pre-startup, startup dan yang sudah yang sudah exist tapi belum establish lagi tu untuk mendapatkan bantuan dari segi khidmat nasihat begini daripada business coach ataupun business advisor. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat tuan dan puan, apabila tuan dan puan ada idea baru. Ada idea-idea baru. Jadi idea baru ini tak semestinya untuk memulakan bisnes yang baru, tetapi idea-idea baru ini mungkin dari segi bisnes sedia ada yang perlu diperbaharui. Jadi apabila ada idea-idea ni tuan dan puan, kadang-kadang kita tak tahu apakah risiko lain yang ada kalau saya buat. Jadi nak bercakap dengan siapa? Nak bercakap dengan staff pun dah chaos macam kita. Staff pun dah nak fokus dengan apa yang dia buat. Yang ini adalah satu idea baru. Ataupun mungkin ada satu cara baru untuk kita menjalankan perniagaan tu. Jadi ada banyak perkara yang menyebabkan kita kata
I haven't find the answer. Tetapi tuan dan puan dah tahu solusinya, saya buat ini, saya nak buat ni, saya nak buat ni. Ya, ini adalah solution kepada saya punya masalah sekarang. Tetapi macam mana? Bukan tak tahu nak buat, tetapi yang macam mana yang saya nak buat keputusan supaya dalam keadaan saya tenang. Taklah saya buat keputusan dalam keadaan pengsan ataupun buta. Maksudnya saya buat keputusan dalam keadaan sedar. Jadi apa-apa tindakan selepas ini, kesannya saya sudah bersedia untuk menghadapinya. Mungkin akan ada kesan. Contoh bila kita ada satu business idea, contoh kita kata kita nak online kan perniagaan offline kita. Ada risiko di mana sumber staff ataupun sumber orang yang ada ni tak boleh nak buat. Ataupun sumber staff yang ada ni tak mahu dan mereka akan tinggalkan tuan dan puan. Jadi perkara-perkara tu yang kita kena timbal balik. Bagaimana? Okey, tuan dan puan dah tahu dah. Okey, kalau tak ada staff kita boleh hire orang lain, betul. Tetapi bagaimanakah nak susun rancangan tu tadi dan apakah orang kata kesan-kesan lain yang mungkin kita tak nampak? Sebenarnya mungkin ada kos sebenarnya apabila kita pindahkan khidmat kita itu, sekiranya the existing customer ataupun pelanggan sedia ada tak mahu. Jadi ada kemungkinan kita perlukan kos baru, ada kos tambahan yang dibawa masuk untuk buat marketing pula. Untuk buat awareness lah, untuk educate. Jadi perkara-perkara ni tuan dan puan, kita perlukan satu kumpulan untuk brainstorm. Dan apabila kita nak brainstorm, kita tak boleh brainstorm dengan staff kita yang tak ada entrepreneurial spirit, yang tak ada entrepreneurial mindset. Kita tak boleh nak bincang dengan orang-orang macam tu. Dan kawan-kawan kita yang lain yang semua buat bisnes, semua pun ada masalah yang sama. Mereka juga sedang sibuk memikirkan masalah sendiri. Jadi kita tak boleh salahkan mereka sekiranya mereka tidak dapat membantu kita dalam konteks itu. Jadi habis 4 poin 4 sebab yang saya bawakan hari ini mengapa sebenarnya usahawan terutamanya bisnes kecil yang berbentuk pre-startup, startup yang dah exist tetapi belum grow, maksudnya yang dah establish tapi belum grow. Establish tapi belum grow. Jadi ini adalah perkara-perkara yang saya sarankan tuan dan puan untuk buat, iaitu dapatkan support, dapatkan sokongan. Sekiranya tuan dan puan dah pergi semua, tuan dan puan dah pergi, Mara dah pergi, InScan dah pergi, MPC dah pergi, PUMB dah pergi, SME, mana-mana semua tuan dah pergi, bermaksud dah tiba masanya tuan dan puan mencari alternatif lain, alternatif lain untuk mendapatkan clarity tadi 4 perkara yang saya sebut, to achieve clarity in what you do and what you are going to do, to plan and work on the improvement specific areas in your business, to socialize your ideas in a safe environment, dan yang keempat tadi yang saya sebutkan kepada tuan dan puan tadi adalah tentang kepentingannya tuan dan puan nak brainstorm apa-apa yang tuan dan puan dah fikirkan itu tadi. Baik, tuan dan puan, jadi untuk itu, untuk FB Live kali ini saya siarkan di Facebook page. Jadi insya-Allah saya akan kekalkan di sini. Jadi tuan dan puan yang dah menonton FB Live ini dan juga yang menonton rebroadcast nanti, boleh typekan di bawah ini poin-poin penting yang saya kongsikan tadi supaya boleh jadi rujukan kepada kawan-kawan yang lain apabila dia masuk menonton, dan boleh share juga video ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, kepada tuan dan puan yang sentiasa follow dan mengikuti perkembangan semasa. Jadi untuk September ini tuan dan puan, 999 Business Coaching ditawarkan khusus kepada usahawan yang masih dalam kategori pre-startup, startup, established but not growing, untuk kita setkan masa 9 jam dalam bulan September. Kalau tak sempat kita extend bulan Oktober jam tu, tetapi tawaran ini hanya sah dalam bulan September sahaja dan dia terhad kepada 5 syarikat. Jadi sekiranya tuan dan puan mendapati maklumat yang saya kongsikan dalam video ini bermanfaat, boleh kongsikan dan kita sama-sama berusaha serta doakan semua orang kata semua rakan usahawan kita dan juga rakyat Malaysia secara khususnya berada dalam keadaan selamat, dan seluruh umat Islam sedunia secara amnya diberikan kemudahan, diberikan orang kata kekuatan, diberikan petunjuk untuk kita mengharungi semua keadaan-keadaan sukar, sama ada dalam bentuk pandemik ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Jadi saya akan tinggalkan nanti maklumat berbentuk poster di komen video ini. Jadi untuk itu insya-Allah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.